لنا من الكتاب والحكمة يعظنا به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilah semakin kasih seluruh staf kepimpinan ada di dalam pasal Majlis Bandar Melayu dan Motif ini yang menguji imbalan seluruh fadilah semakin kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, para ahli ulama, terakan, sahabat saya, muslimin, muslimat, seluruhnya yang hadir pada malam ini, pada malam ke-9 kita bertarawih. Beberapa hari kita telah menggunakan puasa pada siang. Dengan kita menahan diri dan makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa menurut Islam. Jadi alhamdulillah, tamu-tamunya sengaja saya dan tuan-tuan seluruhnya yang masih istiqamah, yang terus beristiqamah dalam rumah Allah. Walaupun saya tengok jam dari 10.20, tengok 10.20 biasa tempat lain tapi tak sekira tuan. Tapi tak apalah, tempat saya ni dia ada bertanya sini syarat 30-40 minit saja. Ya, dia letak sini poster kecil tazkirah Ramadan masa 30-40 minit. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, ini sebagai peringatan kepada penceramah. Tak boleh lebih. Kalau lebih kena saman, tuan. Tapi bukan saman aktiviti ya. Aktiviti saman RM2. Kalau boleh dapat saman RM100. Jenuh nak bayar. Yang ST lagi. Tuan-tuan semati kasih. Kalau saya lebih masa seminit 2 pun, jauh 30-40 minit, saya minta maaf lah tuan. Jadi saya faham. Saya rasa sewajarnya kita berhenti sebelum pukul 11. Ya, sekarang 10.25, orang 5 sudah luar. Tuan-tuan yang semati kasih, bila sebut Ramadan Al-Mubarak, orang berkatakan Ramadan merupakan syahrul ibadah, bulan ibadah, syahrul sadaqah, bulan sadaqah, syahrul Quran, bulan Quran, bulan diturunkan Quran dalam bulan Ramadan, syahrul jihad, bulan jihad, bulan mengajak umat Islam berperang dalam bulan Ramadan. Tapi malam ini saya nak ambil satu, barangkali kita terlupa atau terlepas pandang. Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul akhlak, bulan akhlak. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaum junnah, fala rafatha wala fusuq wala jidal, kama qala fi hadithihi sahih. Puasa itu merupakan perisai bagi orang-orang mukmin. Maka jangan kamu melakukan hal yang sia-sia, dan juga jangan kamu melakukan fasik, melakukan durhaka kepada Allah dalam bulan Ramadan, dan jangan kamu berbantah-bantah, berbalak-balak dalam bulan Ramadan penuh. Saya flashback pada sirah Rasulullah SAW.
tentang peranan akhlak dalam Islam, yang juga ditulis oleh para cendekiawan Islam. Tahunnya almarhum Syahid Sayyid Ali Hasan An-Nadwi rahimahullah. Beliau merupakan seorang tusuhur di abad ini yang merupakan tok guru kepada almarhum tok guru Ni Abdul Aziz Nikmat yang mati pada tahun 1998, 1999, saya tak ingat tarikh tepat. Dia menulis tentang akhlak para pemuda-pemudi Islam dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Bagaimana tuan-tuan kita lihat di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah bila berhadapan dengan 3 golongan ini, yaitu yang pertama golongan syabab, golongan pemuda atau kanak-kanak, syabab ke bawah, pemuda, kanak-kanak. Satu. Yang kedua, Rasulullah ketika mana berhadapan dengan golongan dewasa, golongan kuat kata, waktu kata, lain game itu enggak. Dia kalau kuat kata, kalau anak bawa, kalau pemuda bawa kanak-kanak. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah menghadapi golongan kafir Yahudi pada zaman Rasulullah SAW. Tuan-tuan tengok, akhlak Rasulullah cukup indah dan ramah. Cukup indah. Bila mana Rasulullah berhadapan dengan kanak-kanak, budak, pemuda, antara kita contoh Rasulullah ketika mana berhadapan dengan cucunya sendiri, Sayyidina Hasan wal Husain, yang lahir oleh setengah golongan Syiah. Hasan dan Husain cucu Rasulullah, tapi Nabi ini seorang tok yang paling mulia, paling comel, bersih hati Rasulullah, indahnya akhlak watak Rasulullah. Ya, Nabi tak pernah marah pada budak-budak. Walaupun seketika Nabi tengah solat, cucu dia duduk belakang ke Rasulullah. Nabi tunggu, Nabi sujud lama, tuan-tuan. Nabi tak lincah bangun. Walaupun masa tengok pada Rasulullah dalam hadis sahih menggambarkan Rasulullah wa kana fi khalfihi yata'ab syiddah. Dia rasa lenguh, belakang dia rasa lenguh, tapi Rasulullah tunggu sampai cucu dia lenguh duduk, ya, meletak atas badan Rasulullah, bertelukuk atas badan Rasulullah sehingga cucunya tumbang, baru Rasulullah bangkit dan sujud. Ya. Itu yang pertama. Dan bagaimana Rasulullah menghadapi seorang pemuda dalam Zaid bin Harithah yang Nabi sayang kepada pemuda, lalu dia ambil dan dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah. Nabi tak biarkan pemuda-pemuda yang tanpa pedoman haluan mereka, yang tidak ada jurumudi mereka. Nabi ambil, Nabi jaga, Nabi didik sehingga menjadi pejuang Islam dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah merupakan pemuda yang menjadi panglima perang dengan Rasulullah. Di antara pemuda yang menjadi panglima perang, Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi golongan-golongan yang veteran. Veteran lah tuan. Nah, veteran ni kalau mengikut dari segi pola umur, umur ni kalau 75 ke bawah ni muda lagi, 17, 35 muda lagi, itu syabab. Tapi kalau 40 ni dan sampai ini sampai 60 itu atau veteran. Kalau atas 60 ke atas ini dia ajus, syekhun kabir. Syekhun kabir ni orang tua, sangat tua lah. Rasulullah bijak. Rasulullah sentiasa panggil mereka, Rasulullah bermuka dengan mereka, Rasulullah bermusyawarah dengan mereka, Rasulullah mengambil pandangan mereka kerana mereka orang tua. Antara Abu Ayyub Al-Ansari, ini seorang Ansar. Abu Ayyub Al-Ansari cukup terkenal dalam sejarah Islam. Antara pejuang Islam dari kalangan penduduk Madinah yang mengambil kedatangan penduduk Mekah
yang memberikan sumbangannya kepada Islam. Tetapi oleh kerana dia dah tua umur 90 lebih, Abu Ayyub Al-Ansari, satu ketika beliau sakit uzur tuan-tuan. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari waktu itu Rasulullah masih hidup. Dia minta dipapah, dibimbing, dipapah, dipampung untuk pergi ke masjid solat selagi hayatnya Rasulullah, selagi adanya Rasulullah SAW. Nabi merahsiakan orang-orang seumpama ini. Nabi tidak tinggal letakkan mereka ke belakang. Kerana Nabi tahu ini orang yang diambil sebagai senjata kuat, kukuh, ampuh untuk membela Islam dalam. Orang tua tuan, tapi idea dia, pemikiran dia cukup segar dalam membantu kerja jihad perjuangan Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita balik ke masa muda. Yang ketiga, pada Rasulullah merapi golongan kafir Yahudi. Zaman Rasulullah kafir Yahudi. Zaman kita kafir banyak, penggali ada, asli ada, yang tak Islam, Cina, India, Syria. Dan satu peristiwa yang dibaca oleh budak-budak. Kita mengaji satu di masjid ni, Tok Guru ajar ni. Tok Guru yang mengajar sirah cerita ni cerita pada Rasul. Seorang perempuan Yahudi yang buta. Dia kerja di sebelah sampah, dia usir sampah. Dan sirah Ibnu Hisham. Nabi ni orang sangat mulia hati dia. Akhlak yang Nabi pamerkan kepada orang kafir. Tak apalah, aku dari tukar suap nasi kepada dia, beri makan kepada dia. Ini orang buta, perempuan Yahudi kafir. Nabi jadi hamba kepada perempuan Yahudi. Nabi beri makan, suap nasi ke mulut dia. Tapi tuan-tuan tahu dalam sirah apa yang ditakaki Rasulullah, celaka Muhammad. Ni Nabi tuan beri makan tuan. Dia tutup Muhammad, celaka Muhammad Allah. Dia lah pemecah belah masyarakat. Ya, dia lah punca kami Yahudi ni tak boleh jadi ketua. Macam-macam tuan. Dia duduk lebih. Pada pasal bola tusuk, dia duduk lebih. Bola tidak, dia duduk bantah dengan, dia duduk maki Muhammad bin Allah. Sedang yang menyuap nasi ke mulut dia adalah Muhammad bin Allah. Tapi Nabi ini, Nabi seorang lelaki yang baik. Tak apalah, aku tutup aku tak apa. Aku beri makan kepada yang baik. Tak ada sikit persentuhan yang keras terhadap mulut seorang perempuan kafir ini. Kita kalau kita sudah bayar pada aku lah, saya lah. Orang kita duk baik dia, tolong dia. Dia duk maki dia tak puas hati. Mati gerak. Ya, buat sendiri kan? Buat sendiri. Enggak, kalau kita ada orang tadi hati yang rasa tak waras, jauh sikit. Dia tak kenal budi. Orang lain kata tak kenal budi. Sudah kita tolong dia, sikit pun tak kenal budi dia. Itu orang lain. Tapi Islam datang untuk Rasul ajar kita nak menapi orang kafir ini kena tunduk akhlak yang baik. Sehingga bukan habis pendek cerita mati Rasulullah. Mati Nabi SAW. Bila mati Nabi SAW, yang ganti Nabi siapa dia tuan-tuan? Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq ganti dia apalah. Nah, Abu Bakar Siddiq tahu kerja yang buat Rasulullah, aku akan sambung kerja jihad Rasulullah. Apa yang buat oleh Rasulullah, itulah yang akan diikuti oleh sahabat tuan-tuan. Tak pernah Abu Bakar sambung kerja Nabi. Suap makanan kepada perempuan Yahudi. Dia maki lagi, duk maki. Dia tak tahu siapa yang suap dulu, dan sekarang pun dia tak tahu lah. Itu Abu Bakar pun sampai masa aku kena beritahu lah. Tak boleh jadi Rasulullah kasih Allah dan mati lah. Dan jadi alam kubur untuk ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang perempuan ni masih maki Nabi penghulu, ketua Islam, ketua perjuangan Islam, khalifah Islam, Rasulullah utusan Allah. Tak ada musim terbaik kata meminatkan Rasulullah SAW. Akhirnya apakah kita, kamu tahu tak siapa yang suap kemudian kamu wahai perempuan, ya, wahai perempuan Yahudi. Ya, kita tahu itulah Muhammad bin Abdullah. Dia dengar itu tuan-tuan, kita untuklah tuan-tuan bayang hak dia mati, itulah orang yang buat baik kepada dia. Cuba bayang dalam kisah kita
Diam sejenak, sah. Orang yang buat baik, dia simpan kebaikan dia. Ya. Orang yang kutuk dia simpan kutuk dia kepada kita. Tak apalah, kutuk aku tak apa. Tunggu masa dia Allah kutuk. Sampai nanti Rasulullah perempuan Yahudi tahu itu orang yang telah mengingatkan wahai perempuan Yahudi. Barulah perempuan ini Allah bayar ada ketika itu dia rasa insaf sedar kali dia terkejut. Orang terkejut buah. Terkejut orang itu bersiap kutuk dia, itulah orang yang baik hati dia, berbudi pekerti, bermoral tinggi, berakhlak mulia, sanggup dia suatu sedang kutuk dia. Ketika itu dia diilhamkan Allah masuk sedang. Akhlak yang dipamer Rasulullah inilah bukan orang kafir masuk sedang. Akhlak yang dipamer kepada Rasulullah SAW. Islam melalui panduan Quran menyebut dalam surah Al-Imran, hujung surah Al-Imran dalam 2 ayat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sallallahu alaihi. Demikianlah Allah memperhormat kepada kamu. Kenapa? Kerana kebaikan kamu tunjukkan kepada mereka, orang kafir Yahudi. Kalau kamu bersikap keras kepada mereka, walaupun tafaddan ghalidhal qalb, kamu bersikap keras kepada mereka, lam faddu min hawlik, saya akan mengenalkan diri kamu. Kita keras kepada orang kafir lagi. Tak, orang kafir lagi. Kita nak tunjuk dakwah, inilah dakwah Islam, inilah tarbiyah Islam, inilah siasat Islam. Ya Islam pamerkan seluruh masyarakat. Tak kira lah Islam pamerkan Islam. Kan itu tugas Islam putus oleh Allah Ta'ala untuk mendidik, mengajar manusia namanya Islam dan bukan Islam. Nabi baik dengan orang Islam dan Nabi baik juga dengan orang bukan Islam. Nabi kata apa? Beri makan kamu kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Tadi dia orang pasal, kalau kita beri makan kepada orang bukan Islam, seolah kita beri makan kepada orang yang pasal. Pahala juga. Nabi suruh kita beri makan kepada orang Islam yang berpuasa dan juga orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam datang berjanji ya, RM1 kita mau makan ni. Orang bukan Islam, kita tak tahu memang tiba-tiba main misalnya. Kita duduk maki you kafir, you Cina, pergi jauh lah. You minta semuanya tak kau lah. Itu akhlak kita lah. Baik tak baik, saya tak tahu tuan. Jadi saya nak ambil contoh Rasulullah SAW yang barangkali kita terlupa pandang tuan. Terlupa pandang barangkali. Sehingga Islam itu bangkit, kata Sayyid Ali Hasan Nadwi rahimahullah, kerana akhlak tinggi yang dipamerkan oleh umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Tapi kini tak berlaku. Sebab itu beliau menulis satu kitab yang namanya Maza Khasiral Alam Bi'inqitatil Muslimin. Apa yang berlaku pada alam ini? Apa yang umat Islam musnah habis? Akhlak mereka, akidah mereka habis, perangai mereka habis. Akhirnya rugi alam ini. Alam ini rugi. Baik itu saya nak sebut dalam bulan puasa. Saya seperti orang puasa tak jadi imam lagi tak. Tapi orang kenal lah imam berbuat. Saya buat puasa kamu. Kita buat operasi. Operasi ini bikin rushing. Ya, kalau ada orang yang makan dalam bulan puasa. Orang makan biasa-biasa kan. Yang muda makan, yang tua makan. Tak kata yang tua, yang muda makan. Tengok beli nasi lemak. Tengok beli nasi lemak pergi jalan, ada kawan Melayu pula jual nasi lemak. Kita tanya dia, awak jual nasi lemak pagi ni pukul 10. Kami jual pada orang makan Islam. Ni tu nampak ada orang muda beli. Sempat tahan budak muda. Budak muda ni Selangor, cerita dia Selangor. Saya di Selangor, kita pagi ni operasi. Tengok baju dia pakai safe tu Gaza. InsyaAllah cantik enggak. Kata dia baca jawab, pakai jawab cantik. Baju Melayu muslimah pakai tudung bagus. Safe tu Gaza, saya kata saya bukan adik. Umur dalam 20 tahun lah. Muka dia ni. Saya tanya dia, saya umur ni tahu muka ke? Mula-mula lah kan. Dia cantik pakai baju safe tu Gaza. Saya umur untuk muka ke untuk makan tadi. Kadang tak tahu kan. Dia mula-mula dia kata,
Saya welding ni, saya nak makan, saya kerja welding besi. Jadi kerja berat menyebabkan saya terpaksa makan. Saya tak tahu dah saya serah boleh tak boleh. Kita berpuasa, kita berbuka kerana kita bekerja berat. Tapi dalam keadaan fiqh di sana menyatakan kalau bekerja berat sebagai membuat binaan besar-besar, binaan yang konkret, panjat gunung. Buat rumah atas gunung. Ataupun orang buat dia terpaksa mengeluarkan tenaga yang besar. Letih dalam bulan Ramadan. Dia terpaksa buat bangunan ni. Kalau tak makan, tak minum, dia tak ada kekuatan, dia tak ada kodrat, akhirnya bangunan tidak siap dalam tempoh yang tertentu, jadi dia terpaksa makan dan minum. Dalam keadaan fiqh ada yang membolehkan kita makan sekadar tenaga untuk menyiapkan bangunan yang penting. Tapi tidak boleh semena-mena kita mudah. Dan memanglah dalam keadaan fiqh Allah Ta'ala mengatakan bahawa ja'alallah fid din min haraj. Dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala tidak menjadikan kepayahan kepada kamu dalam urusan kamu. Dalam urusan kamu boleh. Keadaan mana masak pun tak apa, tak ada masalah. Asalkan ada hujjah berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, boleh pakai. Beza pandangan, beza pendapat, ini satu benda yang baik dalam Islam. Khilaf ummati rahmat. Tapi jangan kita ambil mudah. Nak ambil mudah, kita ambil mudah saja. Hak mudah kita ambil, hak payah kita ambil. Tak boleh. Itu ada kaedah yang mengajar kita. Dalam kata kita menjalani hidup sebagai seorang ahli fiqh Islam. Contoh saya tengok je setengah jam tu. Tapi ada 10 minit lagi. Masa cemasan ataupun masa tambahan 10 minit tinggal. Jadi untuk 10 minit ini saya buat rumusan yang saya kira untuk mengajak diri saya dan tuan-tuan seluruhnya, kita kena renung semula sirah Rasulullah SAW. Yang kadang-kadang orang baca tapi tak menghayati sirah Rasulullah. Nabi tak perlu hubungan dengan orang kafir. Itu prinsip Islam. Kan Islam disampaikan kepada alam ini. Sayyid Ali Hasan itu hubung pada Tuhan Aziz. Dia menulis masa fajar alam min qita'atil muslimin. Kita akan saksikan kalau orang Islam di muslimah tamadun mereka rugi alam kita. Habis. Yang pemimpin jadi fasik, yang wanita menjadi fasik. Kaifa antum idza taqa nisa'ukum wa fasata syabbahukum wa taraktum jihadakum. Ini Nabi sebut. Kenapa kamu pemuda? Kaifa antum idza taqa nisa'ukum. Mula-mula Nabi sebut nisa, perempuan. Bila perempuan zaman itu telah tukar watak menjadi jahat. Sekarang perempuan jahat banyak orang juga. Wanita yang mati Rasulullah dalam Facebook. Sedang dia Islam, nama dia Alin bin Abdul Ghani, nama dia Siti Aisyah. Tapi boleh sanggup dia maki Rasulullah. Ni Muhammad ni gila babi. Tak tahu kalau Muhammad lain saya tak tahu kan. Tapi dalam Facebook dia main dengan bapak sekali. Nak saman orang kata yang kutuk dia, menyebabkan dia punya credibility dia terjejas. Ada orang Islam yang kutuk Rasulullah. Ni maknanya Nabi sebut ni memang benar berlaku. Iza tawani sarakum wa basara syabahukum, orang fasik jadi orang pemuda menjadi fasik. Budak-budak tadi yang saya sebut tadi dalam bulan Ramadan, maka kerja wedding tak lah. Kerja wedding yang saya tengok gerai tu sebelah dia semua. Memang dia semua tu dia jual makanan, dia cari sebagai sebelum Ramadan. Tapi dia bila masuk Ramadan dia jual semua untuk tampung perbelanjaan dia. Tapi budak muda tu jual kadang-kadang dia jual beli nasi lemak. Nak makan tu kena bekerja seperti wajib. Wallahu a'lam. Tapi apa yang boleh saya rumuskan, itu barangkali yang tercipta akhlak orang Islam yang mereka lupa bila mana mereka beli makanan ini. Orang bukan Islam perhatikan gelagat Islam. Orang bukan Islam tuan perhati gelagat Islam. Satu tempat kami pergi, kami masuk dalam kerja judi. Dia dah judi. Orang juga, itu dia dah tahu. Ini tengah Melayu banyak masuk orang bahasa Melayu. Itu judi tak boleh. Judi dalam bahasa lagi tak boleh. Orang Cina boleh ajar kita. Ni orang Cina. Dia tengok kita berderas di kedai
Selangor. Ataupun kedai restoran orang Melayu pergi masuk kedai Cina, restoran Cina, dia makan kedai Cina. Kalau dia makan dalam kedai orang Islam, nescaya penguasa kamu datang tak. Jadi dia makan premis orang Cina, jadi mungkin kita tak boleh tak su dia. Dan dia masuk dalam kedai Cina, tapi dia makan dalam kedai Cina. Ada orang Melayu makan dalam puasa ini di kedai Cina. Inilah apa kali saya teliti apa disebut oleh Syekh Ali Hasan An-Nadwi rahimahullah. Ya, dan Nabi sebut, sirah Nabi ajar kita, inilah yang berlaku tuan-tuan. Jadi kembalilah kita kembali ke pembelajaran. Ya, mari kita kembali ke pembelajaran. Kita putih mana tak tu, kita kemah mana tak kemah, dan kita terus istiqamah menjadi seorang hamba Allah yang kepada Allah ini adalah dari peluang Islam yang sentiasa hidup untuk bela agama Islam. Kita akan lihat 40 minit dan cukup kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya coba sampaikan, saya mohon maaf yang banyak. Saja kawan ini tuan-tuan yang terhilap, sekiranya suatu yang saya ucap itu tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah dan juga wahyu Quran, maka tuan-tuan tolaklah ya. Tapi kalau sekiranya itu datang kepada sirah Rasulullah dan juga kepada dalil Quran, maka tuan-tuan terimalah ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf banyak pasal dia kurang, lemah dan sebagainya. Jadi kita doa sama-sama semoga Allah menjaga umur kita, dapat kita menghabiskan Ramadan tahun ini dan kita bertemu Ramadan akan datang insya-Allah. Ya, ada orang mati sebelum Ramadan, ada. Sahabat kita mati baru. Ya, tu bila hari mati 20 hari 22 bulan hari 25. 24 semalam, 23 22 bulan. Mati bila hari muda lagi kan. Muda. Dan seorang ustaz sahabat itu Ustaz Hasan alias Al-Hafiz yang merupakan mantan ketua Dewan Ulama Negeri Sembilan. Hafiz Hasan Ustaz Hasan alias yang disangkakan Ustaz Hasan Mahmud Al-Hafiz. Ramai keluar gambar Ustaz Hasan Mahmud. Saya pun duduk. Biar betul ini. Mana satu Ustaz Hasan Mahmud ke Ustaz Hasan alias. Mati. Ini orang kami yang mulia insya-Allah. Kali dua-dua hafaz Quran. Hafaz Quran mati dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan bayang. Dan jasa mereka berislam. Menyumbang hadiah kata peranan kata khidmat mereka dalam agama Islam. Jadi itu yang saya sampai. Jadi sekali lagi qul qul hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma balighna Ramadan min awwalihi ila akhirih wa Ramadan mutaqaddimah ya arhamar rahimin. Allahumma arham jam'ana hadza jam'a marhuma tafarruquna min ba'di tafarruqan wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahsudan wa la makruhan wa la mazluman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-jihad wal mujahidin. Allahumma ansur al-mazlumin wa ahli al-zalimin wal kafirin. ودمر أعداءك أعداء الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم اجمع بيننا وبين أصحابنا وبين أهلينا وبين جماعتنا هذا جماعة المسلمين وجماعة هذه في المساجد في خير وسلامة وآمن يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Takbir. Allah. Sudah ini membaca tasbih kifarah dan